yang di luar sana banyak yang so-called kita panggil terperangkap ataupun terciduk membeli stok-stok top volume pada 9 pagi atau 9.30 pagi dengan harapan dia naik lagi, ya. Dan akhirnya pada pukul 10 pagi anda jual dengan losses, ya. Itu losses sikit lah. Kalau maybe kalau tengah hari dah losses lagi banyak agaknya, kan, ataupun lewat daripada tu. So banyak yang rasa tertarik dengan top volume pada pukul 9 pagi ataupun 9.30 pagi, dan dia sangat mudah tertarik, ya, untuk kita jump into that bandwagon, kita panggil. So hari ini saya ingin, saya tidak mengatakan jangan beli ataupun beli, ya, tapi saya ingin anda memahami sama-sama apa dia top volume, apa yang terdapat dalam top volume itu, dan mengapa dan bagaimana kita boleh mengelak atau menguruskan risiko kita dengan memahami top volume dan top gainer harian. Okey, sebelum tu kita kena baca sikit penafian. Okey. So apa yang tertera di PowerPoint slide hari ini hanyalah untuk edukasi semata-mata. Stok yang saya tunjukkan pada hari ini saya hanya ambil daripada TradeSmart untuk tujuan belajar pada hari ini. Ini adalah conflict of interest disclosure of RHB Investment Bank, yang mana kita ada financial interest pada security ataupun capital market product. So ini adalah list dia setakat 9 November. Alright, kita teruskan agenda kita pada hari ini, iaitu pertama, apa itu top volume ataupun kita panggil most active, ya. Kalau saya buat tajuk most active, orang mungkin tak berapa rasa attracted sebab banyak retail panggil top volume, tapi kalau pergi bursa punya definition dia panggil most active. Tapi dia pergi kat TradeSmart dia panggil top volume, ya. So tak ada kisahlah mana satu, ya. So top volume atau most active maksud yang sama di sini. Dan kemudian kita tengok understanding, ya, apa yang anda faham tentang daily top volume ni, apa yang anda kena faham. Dan kemudian kita pergi pada top gainer pula. Apa dia top gainer, dan ada kena faham apakah itu top gainer, ya. Di sebalik top gainer tu apa sebenarnya. Dan akhir sekali kita akan compare between top volume dan top gainer. So okay. Alright. Dan saya ada, lepas habis slide ni kita akan ada session untuk Q&A lah, ya. Saya akan tunjuk carta menggunakan TradeSmart. Okay, first of all, what is top volume? Okay, what is daily top volume or most active? So bagaimana tuan-tuan dan puan-puan semua tahu, okay, yang tertera di skrin ni, okay. Top volume adalah satu skrin, yang ni kita tunjuk pada 17 November, excerpt 17 November, yang mana dia page top volume ini dia akan menunjukkan saham yang mempunyai saham dagangan tertinggi pada hari atau pada waktu tersebut. Kalau dalam kes ni closing pada pukul 5 lah. So pada 17 November WZ1 adalah stok yang top volume pada hari tersebut, iaitu 143 juta saham didagangkan, followed by Vsolar dan Fintech dan seterusnya. So ini adalah top volume. Okay, ini yang anda biasa tengok. So kalau tengok dekat skrin saya ni ada kotak tu top 30 volume. So kalau anda buka TradeSmart, anda boleh pilih drop down top 30 volume, untuk melihat ni. So anda rasa semua orang tahulah benda ni, Okey, apa itu most active? Okey. So dia definitely dia memberitahu stok yang achieve highest level of trading activity, okey, yang mana saya sebut tadi. So volume
yang didagangkan paling tinggi akan disusun pada stok yang tertinggi pada skrin tersebut. Kemudian stok ini, most active stock, selalunya kita boleh nampak large price movement and increased volatility. Yang ini yang saya ingin tekankan. Large price movement ni maksudnya pada 9 pagi, ya, dia akan gerak, contohlah RM1, okay? Dia akan gerak ke RM1.10, 10% dalam masa maybe less than 10 minutes or 50 minutes. Dan daripada RM1.10 tu, dia drop towards RM1 back, so down balik 10%. Itu panggil volatility. Ya? So jika anda beli pada RM1.10, ya, masa dia naik tu, dalam masa 10 minit selepas itu anda dah rugi 10%. Ya? Itu panggil high volatility. So, biasanya most active stocks experience higher than normal trading volume due to significantly important new information affecting the stock. So, biasanya stok-stok ni dia ada news yang mungkin, okay, ada relate dengan sentimen. So, sebab itu dia punya volume tu tinggi kerana maybe sehari sebelum tu, ya, ada announcement pada result dia ataupun ada news related to the sector. For example, maybe macam COVID cases naik, meningkat mendadak sebagainya. So, dan stok-stok yang related pada COVID tu akan ada high trading volume. Okay. Next is understanding top volume ataupun most active stocks. Okay, apa anda kena faham tentang top volume ni? Ada 3 benda. Yang pertama adalah stock volume ni dari sudut visibility to retail traders. Ini yang ramai yang tahu tapi buat-buat tak tahu. Yang mana anda kena faham dalam bila kita trade dalam saham ni, kita hanyalah penumpang. Kalau kita gambarkan dalam satu analogi naik kapal terbang ni, nak take off ni, kita hanyalah penumpang. Okay? Yang bawa kapal terbang tu adalah pilot. So we are not the pilot of that plane. Okay? So kita retail trader atau retail investor ni hanyalah passenger of that airplane. Okay? So kita hanya bergantung pada pilot tu sama ada dia nak take off, iaitu naik take off ataupun dia landing. Iaitu sama ada price tu nak naik lagi atau nak turun. So bermaksud kita tidak boleh jadi pilot. Bila sebab kita ni adalah retail traders, okay? Atau retail investors. Okay? Sebab pilot adalah investor yang besar, pelabur-pelabur besar, pelabur-pelabur yang memang ada high interest pada satu saham tersebut, yang mana mereka ada fund yang besar, okay? It could be institutional, it could be big retail, big investor, okay? High net worth client, yang mana mereka percaya value pada saham tersebut adalah tinggi dan mereka ingin, okay, mengambil opportunities untuk beli saham dengan jumlah yang banyak pada satu masa tersebut, pada hari tersebut. So kita hanyalah small retail trader, kita nak ride the trend saja. So when it comes to top volume, okay, dia punya kriteria top volume ni is very clearly, we can say is visibility to retail traders. Bila dah ada visible ataupun visible atau bahasa Melayu ni panggil dinampak, senang nampak, okay, tertera, okay, yang mana retail trader macam anda, tuan-tuan semua nampak, tuan-tuan pun masuk, okay. So maksud sekarang ni retail trader kalau ramai-ramai masuk, 10,000 orang masuk, 100,000 trader masuk pada satu masa stok itu kerana dia terpapar top volume. Siapa yang pilot sekarang? Anda, tuan-tuan ke ataupun big investor tu? So bila passenger tu dah banyak sangat, passenger tu nak jadi pilot kata tak apalah, anda ambil lah kapal tu kan. So disebabkan itulah, okay, ramai pelabur-pelabur runcit, okay,
terperangkap ataupun orang kata being you bought that share price when the other retail traders are actually jumping together with you during that particular time. Okay, so bila ramai-ramai masuk, okay, ramai-ramai pelabur runcit masuk pada satu saham dan pada satu masa tersebut, itu satu risiko yang tinggi, untuk short term volatility. Bukan cakap tak boleh pegang, mungkin dia naik balik, mungkin esok dia naik balik, mungkin lusa, mungkin minggu lepas tu. So it's not to say that tak boleh beli top volume, bukan. Okay, tapi anda kena tahu, apabila terlalu ramai retail traders masuk dalam satu masa tersebut, chances untuk harga ataupun price itu bergerak secara volatile, iaitu ke bawah lah most likely. Kalau price tu masa top volume tu ke atas, so retail masuk, retail beli dengan jumlah dengan jumlah yang banyak, dan chances untuk heavy selling selepas itu adalah sangat tinggi. Itu dia panggil high volatility. Okay, next kita sentuh tentang volatility. Okay, volatility yang saya sebut tadi, okay, apabila masuk top volume, semua pun nak masuk. Okay, so bila ramai dah masuk, barulah ada orang nak jual, kan? Barulah big player tu ada orang nak ada orang dia nak jual, iaitu tuan-tuan dan puan semua. Okay, so dia akan jual, so dia boleh beli balik. Jual dan beli. Kalau tak ramai retail trader, macam mana nak jual, kan? So aktiviti jual dan beli ini memerlukan ramai pelabur dalam satu masa. So apabila ramai pelabur dalam satu masa di top volume itu, berlakulah high volatility antara satu pelabur dengan pelabur lain. Mostly adalah pelabur runcit lah. So dalam contoh ini, saya bagi contoh MyEG. Okay, ini contoh saja, yang mana top volume ini adalah pada 23 November ya. So saya ambil contoh sebab saya ambil screen ni pada 23 November. So saya ambil MyEG pada top volume yang pertama waktu tu. So bagi contoh, kalau tengok dia top volume tapi dia ada price dia paling tinggi adalah RM1 dekat RM1.15, tapi dia turun kepada RM1.09 ya. Itu panggil high volatility. Jadi kalau tengok volume situ adalah dekat almost 90 over million share traded. Okey. Sekarang saya pergi zoom in, okey. Zoom in pergerakan saham MyEG pada 23 November, iaitu hari di mana saham tersebut adalah berada dalam top volume. Dan top volume ni berlaku pada around 11 pagi, around there ya. Di awal pagi jugalah ya, bukan petang. So apabila berlaku top volume di awal pagi ya, dan anda tengok bila dia naik, dia sentuh RM1.15. So bila berlaku top volume pada RM1, daripada RM1.05 ke RM1.13 di situ, anda baru nampak dia berada di top volume. Anda pun masuk dah pada RM1.13, RM1.12. Dia naik kejap RM1.15 dan pada RM1.15 ramai lagi masuk. Mungkin kawan pula masuk kan, jiran sebelah masuk. So bila retail investor banyak masuk di situ, dan apabila ramai membeli, ramai juga yang boleh menjual juga, kan? So mungkin big investor kata okey, sini ada ramai queue nak membeli, dia ni dah masuk untuk menjual dalam masa short term period lah. Tapi tak semestinya bila cakap top volume ni elak semata-mata sepenuhnya ya. Tapi apa yang nak katakan, we are talking about the short term period pada hari tersebut, iaitu intraday trading itself. So sangat bahaya jika anda tidak boleh hold stok tu lebih sehari atau lebih seminggu. So kalau anda tak boleh hold lama, better fikir banyak kali membeli stok yang top volume pada pagi terutamanya. So dalam example sini, MyEG naik setinggi RM1.15 pada 12 tengah hari, around there. Kemudian dalam masa few hours, iaitu sampai petang tu, dia turun sebanyak 7%. Okay? 7%. Ini stok yang boleh kata
bukan penny lah, RM1.15. Tapi sebab di dalam top volume, drop by 7% is consider quite volatile lah. Heavy, boleh kata volatile juga untuk stok yang lebih RM1. Disebabkan stok ini adalah stok top volume. Kita ambil contoh lagi ini hari ini punya 30 November. Hari ini top volume adalah ATAENS, okey, dan Inari, Supermax dan ada sah. So kita ambil ATAENS. Okay, pada hari ini, kalau anda tengok ini daily chart, okay, sorry, ini daily chart. Hari ini stok tersebut, maaf saya nak kecilkan saya punya skrin. Okay. Pada hari ini ATAENS hari ini ni daily chart pada yang kanan sekali itu, kami nampak dia dalam downtrend dan pada hari tersebut dia buka sangat rendah, okay, iaitu pada harga 38 sen, okay, dan kemudian dia tak pergi bawah langsung, dia terus naik, okay. So yang ni dia terbalik sikit okay. Yang mana bila dia buka rendah ni dia buka rendah, ramai yang jual, ramai retail jual, panic selling. Ini top volume selling, okay. So bila ramai jual, sebab dia buka daripada compare dengan harga sebelum tu 52 sen, hari ini buka 38, retail tak beli, retail jual, panic kan. So bila retail ramai sangat menjual, dia dah panic selling, maka big investor membeli, okay. Dia terbalik, okay. So membeli, dia naik dengan sangat mendadak, sangat cepat, anda tak sempat kejar, okay. Tak ada siapa berani lah, even lepas anda belajar ni pun, saya boleh cabar, tak siapa berani nak beli stok yang get down, jantung pun tak cukup kuat kalau nak beli kan. So secara teorinya bila ramai pelabur runcit, bukan ramai pelabur runcit menjual, kan, maka ada yang membeli, okay? Dan pelabur besar tu adalah boleh kita katakan pembeli utama lah yang interested untuk melabur dalam saham tersebut. Dan kalau tengok volatility pada intraday ATAENS ni, saya pakai 10 minit chart, okay? Ini 10 minutes chart. Dia naik pagi tadi ke 50 sen dalam masa 10, 20, 30, 40 minit, 9.40, dan pada 9.40 dia kena 50 sen, dan 10, 20, 30 minit selepas itu dia drop kepada 43 sen lowest. Itu jika anda beli pada 50 sen, assuming paling tertinggi, anda boleh kerugian 14% dalam masa 30 minit. So ini stok yang orang kata jantung kena kuat lah, ataupun very high volatility stock. So high volatility ini saya tidak sarankan anda untuk trade. Kerana jika anda pelabur yang aktif, okay, anda patut trade low volatility stock. Kenapa? Okay. Low volatility, even anda untung sikit, tapi anda untung kerap. Okay. So anda boleh berdiri teguh lah, atau anda masih bernafas sebagai trader dalam masa jangka yang panjang. Tapi bila anda melabur ataupun trade dalam high volatility stocks, of course jika anda strike, okay, kalau 10 kali anda letak, okay, kalau anda letak 1 kali, maybe kali pertama anda strike terus naik. Tapi kalau 10 kali buat, maybe 2 kali jadi, 8 kali anda rugi. So 8 kali yang rugi tu boleh jadi volatility sangat tinggi, sebanyak 14% dalam masa 30 minit saya tunjuk tadi, ataupun okay, jika anda beli 12.20 ni 53 sen dan dia drop sampai ke petang 15% dalam masa setengah hari. Okay? Lagi sekali. So biasanya anda beli waktu dia naik baru beli kan. So bila dia top volume naik, anda nampak boleh chance nak masuk. So masuk, semua pun masuk, kawan-kawan masuk, dan time itulah dia profit take dengan sangat laju dan dia drop by a large percentage. Dalam kes ni adalah 15%. So apa yang saya nak tekankan di sini, high volatility of top volume stock ini adalah satu benda penting untuk anda ketahui risiko yang anda sanggup
tempuhi lah, atau anda sanggup laburkan duit anda. Okey, anda sanggup ke labur 10,000 rugi 15% dalam masa setengah hari ataupun dalam masa setengah jam? Jika tidak, maka anda kena avoid high volatility stock. Okay, another stock pada hari ini adalah yang most aktif adalah solution. Okay, tapi kalau hari ini kita post stock solution pagi tadi based on harga semalam lah, ya. Harga semalam belum top volume lagi, so hari ini dia terus naik lah. Okay, tapi jika anda baru nak masuk, apa yang saya nak tunjukkan sini, even though breakout, okay, banyak anda rasa kenapa kat Malaysia ni stock breakout selalu fake breakout ataupun false breakout. Okay, sebab saya punya jawapan simple je lah. Banyak yang breakout yang anda tengok tu stok yang penny, dan stok penny ni bila breakout dia masuk dalam top volume. Bila masuk dalam top volume, semua pun nampak benda yang sama. So dalam hari yang sama tersebut, dia tahu ramai pun pakai breakout strategi sekarang kan. So anda masuk breakout pada pagi tersebut, sebab pagi tu breakout, semua pun masuk, dan chances untuk big player ataupun big investor tu menjual pada pelabur beruntung sangat tinggi, dan berlakulah heavy selling during the intraday period. Okay, tapi tak semestinya, bukan kita nak kata stok ni dah tak trend, bukan, tapi dia punya volatility pada intraday waktu top volume tu sangatlah tinggi, dan chances untuk dia profit taking tu sangatlah tinggi. So maybe dia still valid lagi. Kalau tanya saya, based on chart pattern, based on trading stock, based on resistance and support, it is still trading uptrend. Okay, kita dah buat report tu, saya boleh cakap lah, ya. So dia dah break dia punya resistance level of 64 cent, 64.5 cent masa saya buat report semalam. Okay, so dia punya uptrend still intact. Tapi apa yang saya tekan di sini, jika anda intraday trader ataupun short term, ataupun anda tak tahu beli sebab apa, anda masuk top volume, anda masuk saja. Inilah saya nak tunjuk. Jika anda masuk disebabkan top volume, inilah risikonya. Anda tak tahu exit strategi, anda tak berani nak hold sebab anda main masuk je pukul 9 pagi tu, tak tahu apa cut loss, ya, anda tak tahu trend dia actually baru nak naik dari sudut daily chartnya. Tapi bila tengok 10 minute chart pada hari ini, apa berlaku? Okay, ini paling orang kata typical example of top volume, yang mana top volume dia pada 9 pagi tersebut, 9 pagi tepat. Sebelah kiri sekali tu 9 pagi, bukan pukul 5. Yang belah kiri tu adalah 9 pagi, 9 ke 9.10, sebab ini 10 minute chart. Satu candle tu represent 10 minit. So yang kiri sekali tu adalah 9 ke 9.10, yang white candle, yang long white candle tu. So dia naik dalam masa 10 minit, dalam masa 10-20. Pada pukul 9.30 dia kena 72.5, okay? Highest price was 72.5 cent. Dan apa berlaku jika anda beli pada harga yang tertinggi? Sebab masa dia naik sangat cepat kan. Anda baru habis sarapan kan. Tengok baru nak tekan key in password semua, dah naik 72.5, anda beli dia direct, okay, dengan harapan naik di 80 sen lah kan. Tapi malangnya dia start to sell, sebab dah masuk dalam top 5 ataupun top 10 top volume. So bila ramai dah nampak, okay, ramai dah beli, so big player pun kata inilah dia boleh ambil short term profit sikit lah kan. So dia akan jual dulu, okay. So jual, so drop towards 66 cents dalam masa sangat rapatlah pada pukul 9.30. So dalam masa kurang 20 minit, daripada 72.5 drop 66 cent, iaitu jika anda beli pada 72.5 dan kalau anda panic anda jual pada 66 sen, anda boleh kerugian sebanyak 9% dalam masa kurang 20 minit. Okay? So ini panggil high volatility stock. Okay? Itu jika anda jual immediately pada pukul 9.30 tu.
sebelum dia rebound balik. Tapi kalau anda hold, anda tak jual, anda rasa dia boleh rebound lagi, simpan lagi, dia rebound kejap, betul pada pukul 11.30 dekat pukul 12 dia jatuh lagi sekali dengan lebih banyak, iaitu serendah 64 sen. Jika waktu tu baru anda dah panik, anda takut dia jatuh lagi banyak, anda jual terus tadi sebagai contoh, anda kerugian 11.7% dalam masa setengah hari. Okay. So inilah contoh-contoh ataupun typical example pelabur-pelabur runcit yang terperangkap ataupun bahasa pasarnya terciduk lah, membeli saham-saham top volume tanpa mengetahui konsep ataupun teori behind the top volume. Okay, so bila top volume ni anda nampak, orang lain pun nampak. Bila anda nampak, orang lain nampak, maksudnya retail trader dah banyak masuk. Bila retail investor banyak masuk, siapa yang pilot sekarang? Okay, so lainlah anda yang pilot. Okay, kita dah habis pada volatility. Okay, so harap anda memahami sepenuhnya ataupun at least dapat menjiwai lah apa yang saya cuba nak sampaikan di sini, di mana top volume stock contributes high volatility during the intraday period. Dan high volatility ini jika anda apply on a frequent basis, okay, chances untuk anda rugi, okay, ataupun net loss itu sangat tinggi lah. Sebab itu kerana anda trade dalam satu strategi yang very high risk. Bukan cakap high volatility itu tak bagus. Okay? High volatility boleh jadi the other way around. Anda beli yang rendah macam stok mana tadi, ATIMES tadi, beli rendah terus naik. Tapi bila anda buat 10 kali, maybe yang ATIMES kena sekali je lah. Yang 9 kali jadi macam solution ni, contoh Tapi saya cakap solution dari sudut intraday saja, bukan whole. Okay? Dari sudut whole, okay, kalau ikut daily chart still intact. Okay? Okay, the next criteria yang anda kena tahu, okay, kita sentuh dua. Yang pertama dari sudut visibility, yang kedua adalah volatility, yang ketiga adalah volume versus value traded. Okay, so apa beza volume dengan value traded? So banyak orang bila nampak high volume, dia kata banyak trader besar, banyak orang interested beli, betul. Tapi volume tak semestinya high value. So sebagai contoh, 100 million volume traded untuk stok yang 10 sen. Okay? Value traded je, amount value itu dari segi ringgit Malaysia, hanyalah sebanyak 10 million ringgit saja. Okay? Tapi kalau 100 million ni dah masuk either top 1 ataupun top 5 lah at least, kan? Atau top 3. Tapi sebenarnya value traded dia 10 million je. Compare dengan saham yang harga dia RM10. Volume trader 1 juta je. Kalau 1 juta ni kalau pergi top 30 volume tak ada, kena pergi page ke 3 ke 4 je kot, kan? Tak nampak. Yang mana retail trader tak nampak mana ni. Tapi value trade dia sama. 10 juta juga. Jika anda kata 100 juta tu bermaksud value dia besar, dan kenapa anda tak kata 1 juta saham yang RM10 harga ni, iaitu 10 juta value ni sama signifikannya dengan 100 juta unit 10 sen saham. So jika konsep yang sama kita apply, kita hendak membeli saham yang mana value dia tinggi tetapi tak ramai orang nampak lagi, ataupun tak ramai retail trader nampak lagi, so kalau iaitu waktu we are talking about short term trading lah. So jika anda perasan yang value tinggi tapi volume dia pun tinggi sangat, dan selalunya dia tak kekal, dia naik cepat, dia turun cepat. Okay, the moment dia masuk top volume dia dah naik banyak dah. Tapi bila kita pergi kat value traded, okay, value traded maybe 50 juta, kalau 50 juta value traded, harga RM10 baru 5 juta, tak nampak. Okay?
Saya bagi example RM10 lah. It can be RM2, it can be RM4. So apa yang saya cuba sampaikan sini, saham-saham yang harga tinggi ni biasa dia tak masuk dalam top volume lagi, dan possibility untuk retail trader untuk dominate saham tersebut tu masih rendah lagi. Okay. Okay, kemudian kita pergi pada top gainer. Okay, tengok Q&A ada soalan. Alright. Okay, ada banyak soalan-soalan bagus ni. Okay, macam mana nak kenal volatile stock nanti saya akan pergi, tapi kita nak habiskan slide ni dulu. Alright, sekarang kita pergi pada top gainer. Okay, top gainer, kalau anda tengok pada skrin ni, yang atas sikit tu ada top 30 gainer. Anda boleh pilih lah drop down tu untuk tukar pada top 30 volume kepada top 30 gainer. Ini saya ambil excerpt pada 17 November. Okay. So anda tengok pada kolom yang 1, 2, 3, yang 4 dari kanan, keempat dari kanan, CHG. CHG itu maksudnya change, okay? Pertukaran, okay? Change of the price. So saya yang ini saya pilih top gainer dari segi amount RM. So yang ini dia sort based on descending RM2.40 paling tinggi, followed by 68 sen, 36 sen. Jika anda pilih top gainer percentage dan percentage yang tertinggi, tapi saya tak sarankan anda pilih yang percentage sebab nanti akan keluar semua call warrant lah yang paling banyak. So kita pilih top gainer based on amount. Okay, apa itu top gainer? So gainer tu, top gainer express either in RM ataupun percentage. Okay, and yang ketiganya, they are part of any indices. Okay, if they are part of any indices, the market indices shoot up. Maksudnya, example tadi Genetec. Okay, jika Genetec ni adalah indices ataupun indeks teknologi, dan kita tengok nanti apa jadi pada teknologi indeks pada hari tersebut. So dalam masa yang sama, market indices are rising. The possibility of there being more gainers than losers is higher. Okay, so maksudnya bila sikit market indices ni, it could be the FBM KCI, it could be FBM small cap, or even the sector itself. It can be technology indices juga. Okay, dan top gainer ni shall be analyzed collectively rather than singularly. Maksudnya bila anda tengok top gainer ni, anda tengok dari sudut kolektifnya, iaitu saham ni di dalam golongan, di dalam sektor mana? Teknologi, glove, healthcare, industrial. So selalunya top gainer ni adalah leader pada satu-satu sektor tersebut. So anda boleh kenal pasti leader di situ. So ini example top gainer pada hari ini. Okay. So saya ambil example sini. Genetec MPI yang mana dia punya top gainer daripada pagi lagi Okay. So saya ambil example Genetec MPI ni adalah teknologi. Okay. So apa berlaku pada hari ini? Saya pakai hourly chart. So hourly chart ni anda jangan tengok daripada kiri sekali sebab dia punya carta ni satu candle 1 jam. So carta dia dalam yang saya kotakkan dalam biru tu So 30 November candle yang pertama tu. So MPI ni pada awal pagi lagi dia naik dah. Okay. Dia naik dalam top gainer. Okay. So jika anda masuk, okay. Sorry Jika anda masuk di top gainer ni, anda boleh nampak, MPI hourly chart sini,
anda boleh mengenal pasti sektor tersebut sama ada menaik ke menurun juga. So kalau MPI naik, Genetec naik, dalam contoh ni pada disebut 9 pagi, ini pun dia pada petang pun dia try to rebound a bit, dan Genetec pagi naik, jatuh sikit, petang dia rebound sikit. Anda tengok teknologi pun dia naik, jatuh sikit dan dia try to rebound. Okay? So kalau kita tengok dari segi ni, correlation dia lebih sikit kepada MPI lah. Okay? So dia lebih pada macam MPI untuk teknologi sektor. So itu yang dikatakan top gainer ni boleh you kena tengok dari segi kolektifnya. Bila anda nampak top gainer, anda bukan nampak stok tersebut, anda nampak sektor tersebut. Oh, sektor dia tengah naik lah. So anda boleh jadikan dia sebagai satu rujukan untuk consider stok-stok yang laggard lain. Okay? Laggard lain, maybe ada tak suka stok yang mahal sangat, ada nak beli stok yang maybe RM1 lebih, tapi make sure belum gerak banyak lagi lah. So anda boleh consider stok-stok yang laggard. Laggard bermaksud dia gerak lambat daripada leader lah. Yang ni leader, macam MPI dengan Genetec ni leader. So laggard ni anda tengok teknologi stok yang lain sebagai contohnya, yang mana belum gerak lagi tapi anda tengok volume dia macam bakal nak gerak. So anda tengok, kalau anda pandai tengok chart, anda tengok volume dia baru nak start masuk dan anda boleh consider untuk trade menggunakan rujukan top gainer tersebut. Okay. Next will be understanding top gainers. Okay, seperti mana yang saya tunjukkan untuk top volume tadi, kita ada 3 benda yang kita sentuh: visibility, volatility dan juga volume versus value. Okay. Untuk visibility, okay, bezanya adalah retail trader kurang, okay, kurang lihat dari sudut ni. Okay, selalunya orang tak excited lah, kan? Top gainer stok mahal, so anda tak masuk. So tak masuk, tapi dia naik banyak, kan? Dia naik, dia sebut banyak ni. Bagi saya untuk satu hari naik 5% pun, kalau every day anda boleh profit 3% net, is cukup banyak lah tu, kan? Kalau anda trade actively lah, okay? Tapi kalau anda hold, then maybe anda tak interested untuk stok yang terlalu besar. Tapi kalau anda tengok daily chart, stok-stok yang besar ada yang naik dan sangat konsisten. Okay? So sebenarnya saya ada topik lain, tapi saya tak boleh nak cerita pada hari ini. Tapi saya nak, apa yang saya nak sampaikan sini, mana orang yang ingat stok besar tak boleh gerak, okay? Atau stok besar ni slow. Okay? Sebenarnya anda kena tahu, price yang besar tak semestinya market cap besar. Okay? Price yang besar boleh jadi share dia sikit. Bila share sikit, for example, okay, bila share sikit, harga saham dia besar lah. Okay? Tetapi market cap ataupun market capitalization ataupun jumlah nilai keseluruhan saham tersebut boleh jadi small cap dia, maybe kurang 500 juta, kurang 1 bilion. Okay? So anda bila kata price besar ini yang tak boleh gerak banyak ni, biasanya market cap yang terlalu besar, maybe market cap yang sudah 20 bilion, 30 bilion, dan harga dia harga besar. Itu mungkin betul, maybe growth dia mungkin kurang, for example. Tapi kalau market cap yang 500 juta ataupun 1 bilion, tapi kerana sahamnya sangat sedikit, okay, saham yang syarikat tu keluarkan sangat sedikit, atau kita panggil paid up capital sedikit, dan dia punya harga memang nampak besar, RM3, RM2, ya. Contoh, okay, saya bagi satu contoh saham, ya. Sini saya bagi contoh saham MSC, bolehlah, okay? MSC tak adalah kata kecil sangat, market cap tak kecil tak besar. Walaupun harga dia RM3.33, tapi market cap dia 1.4 bilion je. Bukanlah 10 bilion ke 20 bilion, ya. 1.4 bilion. Still okey lagi. Ada yang stok yang macam DKSH, for example, ya. Harga RM5.20, tapi saham yang ada di
saham paid up capital dia, paid up share dia hanya 157 juta bersamaan dengan 820 million market cap saja. So itu market cap dia still below 1 billion. Tapi harga nampak besar, RM5.20. Tapi dia bukannya dalam golongan big cap ataupun yang lebih 3 billion market cap, bukan. Dia bawah 1 billion market cap. Tapi saham dia besar kerana saham unit dia sedikit. Sebab tu harga dia nampak RM5.20, nampak besar. So anda kena differentiate between harga besar dengan market cap yang besar. Itu benda yang lain. Okay, tanpa kita buang masa, visibility to retail traders ni, bila anda nampak sini, ramai tak perasan. Okay? So dia terbalik dengan top volume. Okay, next is volatility. So bagi contoh saya ambil, yang ni apa? Bagi contoh kita ambil Genitech tadi. Jika anda terbeli pada 12, 20 tengah hari tadi, harga tertinggi RM39.68, dan kemudian dia jatuh sangat signifikan walaupun dengan volume yang banyak. Tetapi the lowest point, kalau anda jual pada harga yang terendah pada waktu tersebut, pada pukul 12.30 macam tu, anda hanya rugi 3%. So saya tanya, jika anda rugi 3%, anda boleh lagi survive kan? Esok boleh trade lagi lah. Itu kalau the worst case lah dalam contoh tersebut. Beli yang paling tinggi hari tersebut, jual pada terendah pada waktu selepas itu. So maximum is 3% losses. So we're talking about gross loss lah. So ini panggil low volatility stock. So jika anda tersilap ataupun anda kita trade ni ada risiko dia, bukan biasa. You tak boleh kata 10 kali trade 9 kali untung. So maybe 10 kali trade 5 kali untung. Boleh jadi 4 kali untung atau 6 kali untung. Tapi make sure percentage untung tu lebih banyak daripada rugi. Itu saja. Tapi kalau 10 kali trade, anda beli top volume, 2 kali je berjaya, 8 kali rugi, dan yang rugi tu high volatility, macam mana nak kata anda net gain kan? Alright. Next is volatility. MSC bagi contohnya, ini 1.88% saja dalam masa less than 1 hour. Next is volume versus value, macam saya tunjuk tadi. So bila top value ni, saya bagi example satu lah, yang mana saham dia selalu saham besar, RM10, RM3. Dan contoh ni 1 juta saham, so anda tak nampak. Tapi value dia sangat besar, 10 juta juga. So kalau bayangkan kalau harga RM10 ni, volume dia 5 juta. 5 juta tak masuk top volume lagi, tapi value dia actually 50 juta. So bagi saya stok yang value besar ni adalah stok yang anda harus highlight, bukan stok yang volume besar yang mana semua orang nampak benda tu. Kita nak yang significant value traded, yang mana big investor are interested to buy that stock, and you just want to ride on that trend. And to ride on that trend, before the other retail traders join, you have to avoid ataupun you are advised ataupun you cuba elakkan daripada membeli saham-saham yang top volume, yang mana ramai orang nampak, dan kemungkinan besar high volatility trading berlaku dengan sangat cepat pada within that short term period. So unless anda sanggup pegang for few days atau few weeks, tapi jika anda baru masuk dan jatuh dalam big percentage, most likely anda pun akan give up lah. Okay, itu saja. So comparison between daily top volume and top gainer, anda boleh isi tempat kosong sendiri lah. Visibility to retail traders, apa dia untuk top volume, senang nampak, semua masuk. Top gainer, retail trader tak nampak, melainkan anda tuan-tuan yang attend hari ini lah. Mungkin esok semua nampak lah kot. Make sure top gainer itu juga high value traded juga. Kemudian volatility. Top volume very high volatility, top gainer in general, bukan cakap tak volatility langsung, tapi in general if you compare against top volume is lesser, less volatile as compared to top volume.
And of course, as mentioned earlier, perbezaan volume dan value traded tu, ramai retail trader tidak maybe tak perasan ataupun tidak memberi penekanan yang tinggi. Kalau saya memilih saham-saham harian dalam trading stock tu, saya akan tekankan pada value traded tersebut. It could be high volume, but the most importantly is the value traded tu. Sebab tu saya tak beli stok-stok yang 10 sen, 20 sen. Sebab kalau 10 juta unit, 10 sen baru 1 juta value, tak banyak. Okay? Alright. Okay, itu saja dari saya. Maybe kita boleh pergi kepada Q&A dan saya akan buka Trade Smart lah, okay? Untuk kita menjawab Q&A. Baiklah, terima kasih Encik Emry. Okey, itulah kita kiranya teruskan untuk sesi question and answer. Nampaknya kita ada banyak ni Encik Emry. Jadi mungkin saya akan gabungkan beberapa soalan sebab soalan ni lebih kurang sama je. Okey, soalan pertama Encik Emry. Ni menarik soalan ni. Dia kata daripada Busmina Balkis and Hadi dan juga Nur Sarfari Abdullah. Okay, Encik Emry dia bertanyakan, salam Tuan, bagaimana atau apa sebab yang tengah berlaku kepada stok tersebut? Okay, sebagai contoh untuk Barakah dan juga Dinex yang berterusan berada dalam top 30 volume. Okay, nak tahu kenapa dia dua counter ni kan selalu sangat berada dalam top volume. Apa yang actually dah berlaku pada counter tu? Okay. Okay. Bagus soalan tu. Okay. Bila kita cakap berada dalam top volume ni maksudnya high activity lah. Okay. So of course kita tahu Dinex ada exposure in oil and gas dan juga teknologi. Okay. Dan dia ada news-news yang dia dah wawarkan sebelum ini. Tapi soalannya, stok lain pun ada news juga kan? Tapi kenapa Dinex yang selalu masuk dalam top volume? So kenapa kalau dia ada news ataupun ada buying interest, stok lain tak adalah selalu kerap sangat, kan? Tapi Dinex ni selalu kerap. So first anda kena tahu, saya kena explore sedikit Trade Smart ni. Yeah. Alright. Okay, saya cuba tengok di sini ya. Okay. So kita compare dengan stok mana yang nak compare? Kita compare stok yang jarang masuk top volume. Genetech, boleh? Yang jarang masuk top volume Yang macam okey juga, yang aktif juga tapi tak adalah masuk top volume macam Dinex. Kita nak compare. Kita compare dengan mungkin MyEG. MyEG, okey. Boleh. Dulu dia rajin masuk top volume tu. MyEG ya. Okay, kita ambil stok lain lah. MyEG ni pun banyak juga. Kita compare dengan stok. Tak apalah kita ambil stok yang Genetech lah ya. Ataupun stok ni DKSH. Okey, DKSH. Alright. Ini sekadar comparison. Okey, balik pada soalan tadi. Ya, anda pergi database, so anda kena tahu berapa share yang ada pada saham tersebut. So bila dia sebut top volume, anda kena tahu berapa anda boleh sorry, Ila, can you see my screen? No. Currently I cuma nampak kita berdua lah Encik Emry. Minta maaf Okay. Can you see my screen now? Okay, sekarang dah nampak dah. Terima kasih. Okay, tadi apa saya buat tadi? Saya pergi ke DKSH for example, saya pergi ke fundamental database, okay? Dan kemudian saya pilih shareholding, latest shareholdings. Dan tadi saya dah pilih Dinex lah, okay? Okay, sekarang saya pilih Dinex. Soalan tuan tadi, kenapa Dinex selalu masuk top volume? Okay, saya tak tahu kenapa
aktif, okey. Tapi apa yang saya cakapkan di sini untuk okey, satu saham tu dalam top volume, dia mesti ada saham yang banyak, betul tak? So salah satu sebab kenapa saham dia kenapa saham dia pada top volume, okey. Satu, aktiviti dia banyak, okey. Kalau anda tengok dia punya market queue sini, belah kiri tu nampak tak? 6.8 juta. 8 juta, 5 juta. Belah kiri 600,000, 9,000. Kalau compare dengan stok-stok yang biasa, contoh macam DKSS, nampak? 1,000, 8,000, 15,000. Bermaksud stok macam DKSS ni, nak naik ni, tak banyak share pun. 1,000, 9,000, 10,000 dah naik berapa sen dah. Kan? Taklah masuk top volume. Betul tak? Tapi stok macam DNAX ni, okey. Kalau dia jual satu, okey, dia jual jual setengah sen saja dah 6 juta. Dia jual 1 sen dah 14 juta dah traded. Assuming dia ambil semua dah dan kalau jual 1,5 sen dah jadi dekat 20 juta saham traded. So disebabkan pergerakan yang sedikit equals to a lot of volume. Okay? A lot of share traded. Disebabkan itulah saham ini even gerak sikit pun masuk top volume. Sebab queue dia ramai. So soalan seterusnya, kenapa queue dia ramai? Kerana ini. Kerana dagang Nextchange punya shares outstanding ada 1.758 billion share. Iaitu banyak lah. So jadi banyak ni boleh jadi saya tak kaji dari segi historical ya. So share yang banyak ni sama ada dia memang dia masa IPO terus banyak atau selalunya dia berlaku ada share split, bonus issue ataupun rights issue yang banyak. So bila dia buat rights issue, maka dia raise new fund dan share yang baru akan bertambah. Dia share baru akan bertambah, maka shares outstanding akan bertambah lagi lah. Okay. So balik pada soalan, bila share outstanding sangat banyak 1.758 billion, disebabkan itulah bila tengok dekat market queue ni, kita panggil ni, kalau dealer ni kita panggil stok ni stok berat lah. Nah, dulu saya pernah post stok DNAX. Waktu ada dealer cakap, Emri, mu jangan post lah stok DNAX ni. Berat lah, berat. Tak boleh naik. Even breakout pun jatuh balik kan. So saya cakap betul juga kan. Ni stok berat kan. So stok berat ni bermaksud walaupun dia breakout, tapi anda faham, dari segi sudut, dari segi intraday ataupun dari short term, maybe within few days, chances untuk retail trader tu masuk sangat tinggi sebab 1,5 sen naik pun dah dari 8 juta share. Kalau 5 sen dah berapa puluh juta. So setiap kali naik sikit dia, retail trader dah masuk. Bila retail trader masuk, apa berlaku? Chances untuk profit taking sangat tinggi lah. Okay? Bukan cakap tak boleh naik langsung, boleh, tapi most likely you masuk tu waktu tu dah orang dah start jual dah kan. So mungkin dari segi long term, dari segi daily chart atau weekly chart maybe still okay kan. Tapi kalau you nak pakai intraday, so stok yang macam DNAX ni agak volatile, bukan cakap tak boleh volatile, very volatile. So kalau kita ambil contoh DNAX ni, very volatile. Dia very aktif. Sikit naik terus stok volume. Dan ni stok-stok kegemaran ramai. Ataupun kita panggil stok-stok berat lah. Stok berat ni maksudnya setiap setengah sen tu banyak orang queue. 1 juta, 8 juta, 9 juta share. So macam mana nak gerak? So setengah orang dia suka kalau nak trade, saya saja stok-stok yang ringan sikit. Tapi jangan ramai-ramai masuk. Kalau nampak beli je. Okay? So saya banyak juga cover stok-stok yang RM2, RM3 ni. Yang mana saham dia tak berapa berat lah. Okay? Saya akan tengok kalau share outstanding dia lebih 1 billion, saya cuba avoid. Sebab selalunya share yang lebih 1 billion ni a bit very hard for you to trade. Maybe it's good for you to hold, but for you to trade is very tricky. Okay? And you susah nak trade dalam masa short term. Alright? Tapi kadang saya pun tak, kena tengok lah. Kadang kita tengok chart tu breakout nampak cantik. Kita pun pilih, tapi tengok, punya share ni berat. So kita tengok lagi another filter, share outstanding dia berapa. So saya harap saya menjawab soalan tuan tadi.
Alright, mungkin Encik Amri kan kita boleh tunjukkan apa kemudahan fasiliti yang RHB Trade Smart ni ada tau. Lagi sekali Encik Amri cuba tunjukkan dekat mana pelabur-pelabur ni boleh dapatkan informasi balance floating short, shares tadi tu. Oh, dia tak nampak tadi ke? Dekat sini. Kat mana dia dapatkan ni Okey, kan? pertama right click sini, pergi dekat fundamental database. Yeah. Boleh on kamera sekarang video, okey. Okay, get ready. Okey. Okey, kemudian boleh pergi ke shareholding. Okey, latest shareholding analysis. Okey, ini last updated 30 November. Dia walaupun dia last updated 30 November, dia based on latest annual report ya. Based on latest annual report. So kalau annual report tu ada pada recently adalah dia bukannya 30 November punya terkini ni bukan based on latest annual report yang ada. Okey. Okey. Alright, nampaknya Encik Amri dah tunjuk Saya harap semua orang dah tahu dah lepas ni kita nak tengok kan berat ke tak berat counter tu kan. Kita boleh pergi right click dekat any counter tadi, looking for fundamental database and then dia akan bawa ke page yang baru dan you guys kan boleh pergi kepada shareholding dan lihat shares outstanding. Alright, Encik Amri, tadi kan Encik Amri ada tekankan tau point yang kedua dekat bawah top volume di mana volatility. Ramai juga saya perasan ni tanya soalan berkenaan dengan volatility. So soalan dia macam mana nak tahu volatility ni dekat mana kan volatility. Lepas tu dia tanya juga dekat mana diorang nak kenal pasti value traded instead of volume traded. Mungkin Cik Amri boleh tunjukkan dekat top volume tu dekat mana. Okay, selama ni kita duk tengok top volume, first page je. Kita fokus kat tu. Mungkin sekarang Cik Amri boleh tunjuk dekat mana diorang boleh tengok dekat value traded tu. Okay, so ada dua soalan. Satu soalan adalah volatility. Soalan kedua adalah value traded. Alright. So kita pergi soalan pertama dulu. So bila sebut pasal volatility ni, okay. So ada banyak cara nak tengok. Okay, kalau tengok dari sudut formula volatility tu, nanti takut anda pening pula. Okay. Bila sebut volatility ni, pergerakan naik turun. Okay. Naik dan turun, bukan naik saja. Kalau dia naik tu tak volatile, okey. Dia naik turun, naik turun, naik turun, itu panggil volatility. Boleh dia harga tu tak bergerak pun. Daripada RM1 ke RM1.20, tapi dia volatile, RM1, RM1.2, jatuh balik RM1, naik balik RM1.2, turun balik RM1, naik balik RM1.2. Itu pun panggil high volatility. Tapi kalau stok yang RM1 pergi RM1.10, jatuh RM1.07, 3 sen je. Lepas tu naik balik RM1.15. Tu jatuh sikit, naik banyak, jatuh sikit, itu tak panggil high volatility, okey. So stok yang high volatility ni, okay, stok yang mana dia naik turun dia sangat tinggi, okay. Dan salah satu indikator, okay, dia ada indikator volatility ya, tapi saya takut anda pun tak berapa faham nak pakai volatility index. Tapi dekat Trade Smart tak ada volatility indicator, tapi indikator yang berkaitan dengan volatility yang ada di Trade Smart ni adalah Bollinger Band. Okay. So Bollinger Band ni dia punya formula very simple. Yang tengah-tengah ni adalah dia punya mean ya. Dia punya mean average price, okay, pada 20 period. So contoh yang tengah-tengah ni anda nampak, contohnya di next sekali lagi saya nak sarankan ni tak ada kena jual atau beli. Okay, ini bukan recommended whether buy or sell. We are just want to educate the client on the top volume and also volatility of the stock. Okay, so kita nak anda faham lah konsep ni. So, janganlah pula ada orang jual ke beli di next esok pula disebabkan saranan disebabkan saya tunjuk skrin ni Okay, Bollinger Band ni very simple je. Yang tengah-tengah ni average price. Okay, average price ni maksudnya moving average 20 hari. Sebab kalau Bollinger Band ni by default dia 20 hari kan, saya pakai period. So kalau nak buktikan betul ke saya cakap ni, anda ambil period 20. Okay. Okay, ini MA kan. Saya rasa anda ramai tahu dah MA ni. So anda klik sini. Sorry. 20. Okay.
Nampak tak? Sama tak? Kalau MA tu you move to 15, lain kan MA dia. Tapi bila MA tu move ke 20, sama tak dengan Bollinger Band punya tengah-tengah? Sama. Bermaksud Bollinger Band punya tengah-tengah tu adalah moving average. Untuk dalam kes ni Bollinger Band 20, kita pakai period 20 sama dengan moving 20. Apa beza dia? Dia pakai standard dia ada dua standard deviation di situ. Okay? So ada formula standard deviation. Standard deviation ni nak bagi tahu berapa besar pergerakan dia ataupun dia punya pergerakan dari average price tersebut. Okay? As of late lah. Okay? So bila cakap Bollinger Band pakai period 20 ni, yang kita nampak yang atas ni kita panggil upper band, yang bawah ni panggil lower band. Okay? Lagi besar gap between upper band dengan lower band, lebih besarlah volatility stock tersebut. Okay? So kalau anda nak tengok senang simple macam ni lah. Nak mudahnya lah. Sebab teori dia macam ni. Teori dia price ni, okay, assuming dia tak bergerak, akan bergerak between the upper band and lower band. Dia punya maximum dan minimum dia. Of course dia akan boleh bergerak lah kan. Price band dia akan boleh bergerak. Tapi daripada satu masa ni, bila kita nak baca Bollinger Band ni, kita cakap price dia punya volatility is between the lower band and upper band. So kalau you nak tahu volatility upper band dan lower band ni, you letaklah let's say lah. Sini 80, let's say lebih kurang 88 sen. Sini pula upper band ni berapa? 76.5. Okay? So kalau sini anda dekat bawah ni, maybe chances untuk naik tu tinggi lah sikit kan. Tapi nak kata volatility dia sangat tinggi, di mana between 88 dan 76.5 memberi berapa percentage tu? 88 dengan 76.5 ni, besar percentage dia, 88 sen. 88 sen tolak dengan 76.5 bahagi dengan 88 sen, 13%. Dalam ini pakai hourly chart bukan daily chart. Hourly chart dia 13%. So dia boleh drop dengan sangat drastik lah. Sorry, ini daily ke hourly ni? So ini daily ya. Sorry, ini daily. Okay. So 13% dalam using daily chart. Okay. So ini dia punya volatility. So anda rasa senang tak dengan volatility stock tersebut? Okay, kalau anda compare stok-stok yang lain, okay, stok, contohlah stok, bagi satu stok macam, contohlah, ini GKSH, okay, okay, so ini, okay, so pada dia waktu tersebut kita panggil volatility rendah, okay, so bila dia dah volatility dia dah makin besar, nampak ni. So bila stok tu jatuh, volatility dia between upper band dengan lower band dah macam orang kata macam mulut buaya tu, itu paling bahaya you nak masuk sebab ini stok yang dah high volatility. So stok yang low volatility macam contoh waktu di cases macam ni ya. Macam ni. Ini orang panggil comel lah. Ini paling best lah. Okay? Waktu macam ni between contohlah saya bagi contoh RM2.93, RM2.88. Berapa persen je dalam RM2.93 tolak dengan RM2.88 bahagi dengan RM2.93 dalam 1.7% ke berarti. So very low volatility. So maksudnya kalau anda trade kat sini, maybe anda trade bila nampak ada candlestick ni putih white candlestick ni volume you masuk you tahu kalau dia bawah aja upper band bawah lower band you cabut. Contohlah kalau you main within Bollinger Band punya rule. Then you tahu you cut loss you pendek je dalam berapa peratus je, betul tak? Tapi kalau you beli stok yang high volatility, macam mana you nak gunakan Bollinger Band lower band tu sebagai you punya cut loss? Sebab even though lower band tu sebagai tanda aras dia downtrend, tapi kalau dia punya gap tu besar sangat dan you cut loss maybe tinggi. Tapi dalam kes ni, you punya cut loss 1.7% tak sampai 2%. So contoh you masuk sini, you kata tak apalah kalau jatuh sini 2% you cut lah. Tapi kebetulan ni naik terus. So yang ni mulut buaya, panggil mulut buaya ataupun whatever you can call it. So means the volatility has increased
in a uptrend mode lah. Okay, jika anda beli pada awal, dan volatility ni bagus jika dia uptrend. Okay, so bila upper band tu dah start naik, sama ada anda ride the trend jika anda beli waktu dia low volatility, tapi kalau anda ride waktu dia dah naik, contoh anda beli dekat sini kan, masa tu upper band dia dah tengah membuka, anda nak masuk, then you must know the risk that the stock might go to as low as the lower band. Okay, so kembali pada soalan tadi, volatility ni bila upper band lower band ni nampak kurus tu, nampak macam mendata tu, itu low volatility. Okay, stock tu stock low volatility. Ni contoh. Kalau stock tu dah terbuka macam ni, ini high volatility. Kalau dah beli awal, okeylah, boleh relax lah. Kalau jatuh baru you jual kan, kalau naik you ride je lah, you tak payah nak jual tergesa-gesa. Tapi kalau you baru nak masuk dekat upper band yang tinggi, you are riding on a high volatility stock. Bukan cakap tak boleh, tapi sangat risiko. Okay? Kalau dia jatuh, dia akan pergi kat lower band. Alright. So macam tadi apa, solution. Adakah solution? Solution macam ni lah sekarang. Ni contoh alright. So ni solution, ni daily chart dia. Ni volatility dia. Alright. Saya kembali pada Ila. Alright, Encik Emily. Nampaknya waktu telah mencemburui kita kan. Nak jawab semua soalan tu rasanya tak habis ni Encik Emily. So saya rasa saya akan pilih soalan yang terakhir. Okey, mungkin boleh satu lagi soalan terakhir. Tak tidur orang. Macam baik sangat ni sambutan kita ni kan. Itu pun saya dah gabung sikit dah. Okey, soalan terakhir mungkin kita boleh ni adalah sebab topik kita kan top volume versus top gainer, betul? So soalan ni dia tanya kan, volume tu, berkenaan volume, maksudnya dekat sini adalah macam mana dia nak tahu kalau kita baca volume, right? Nak tahu dia tu T1 ke, T0 ke, macam mana tu? Soalan apa Dan ataupun satu lagi yang saya boleh ni, sebab tadi Cik Emily ada cakap kan, bila top volume tu dah banyak, maksudnya retailer ramai dah join. So ada beberapa soalan dia keeps on repeat balik Dia kata macam mana nak kenal pasti retail ataupun jerung? Mungkin melalui tracker kan? Tak, simple dia macam ni. Kita tak tahu siapa yang masuk, tapi betul. secara psikologinya yang saya cakap tapi patut point saya, kita ada 3 point hari ni kita belajar. Visibility, volatility, volume versus value kan. The first point that I mentioned earlier is visibility. Visibility ni apa yang anda nampak. Visibility to the retail trader. Retail trader ni ikan bilis lah kan, kalau anda gunakan analogi tersebut. Ikan bilis dan ikan jerung kan. Ikan jerung ni big player. Ikan bilis ni retail trader kan. Macam kita semua. Ini anda punya analogi lah kan. So saya tak boleh nak kata bila volume confirm, kita tak tahu kan. Tapi we are trying to gauge or trying to come out a theory on based on visibility. Okay, bila semua orang nampak, semua orang ni maksudnya all the retail trader. Macam mana retail nampak? Daripada top volume lah, betul tak? Macam ni, senang kan, tekan mana-mana platform pun nampak benda sama, top volume. Even surat khabar macam sama. Kalau pergi dekat The Star pun tunjuk top volume kan. So top volume ni apa yang semua nampak. Bila semua orang nampak, iaitu retail nampak, retail ni lah yang anda panggil ikan bilis. So bila ikan bilis banyak, adalah jerung kan, yang anda sebut lah. So bila dah banyak retail trader pada top volume tersebut, dan investor yang beli pada awal, yang di mana jika mereka hendak profit take, tak semestinya dia orang akan jual. Tapi jika mereka hendak profit take dalam masa short term, intraday, dan waktu tersebutlah waktu paling sesuai sebab ramai buyer, iaitu retail trader di situ. So dia boleh jual dekat retail trader. So soalan saya ni, soalan anda ni saya boleh jawab dari sudut visibility of the volume of the stock. Okay?
Sebab anda nak tengok stok mana lagi? Stok yang top volume yang senang nampak. Yang semua orang nampak. Yang semua orang nampak top volume. Tentu ikan bilis ni adalah ataupun retail trader yang kebanyakan ni masuk benda yang semua nampak. So selalunya top volume lah. Yang paling excited sekali, yang dia bergerak laju kan. Betul masuk dalam top 10, top 5. Bila masa top 30 tak masuk, masa dah masuk top 5 baru nak masuk kan. Time tu bila masuk jatuh pula kan. Kerana visibility tersebut. So saya tak boleh nak cakap ada sistem ke, tak ada lah nak detect tak. Tapi kita dari sudut psikologinya kita kena faham stok yang very high visibility macam top volume ni akan expose dengan banyak retail traders pada waktu tersebut. Dan retail trader akan masuk stok yang sama juga pada saat yang sama juga, maybe 9 ke 9.5 pagi waktu tu kan selalunya. Okey, saya ada penambahan lagi ke Encik Emri? Okey, saya nak sebut ada satu trader, okey, ataupun satu teknik atau orang beli yang buy today sell tomorrow ada juga kan. Ya, dan saya boleh nak katakan teori, kenapa teori buy today sell tomorrow ni bukan cakap jadi saya tak nak cakap confirm jadi apa, tapi secara teorinya buy today sell tomorrow, maksudnya dia beli petang, buy today tu dia beli petang, okey, pukul 4.30 tu breakout dia beli, dan esok pagi dia jual kan. Kenapa? Secara teorinya it makes sense, okey, it makes sense dari sudut yang anda sebut ikan bilis derong ni lah. Okey, kerana apa? Saya bagi contoh solution saya pilih stock. Solution ni report saya keluar hari ni bukan esok, hari ni pagi tadi saya dah keluar based on 29 November punya candlestick, okey. Sebab saya tak boleh keluar report pada pukul 4.30 petang pula kan. So report saya esok tu lah. So nak kata kenapa kalau anda, kenapa macam solution for example kenapa orang yang buy today sell tomorrow ni, dia akan pilih stok yang bergerak macam ni, top gainer ni, atau sorry, yang candlestick putih ni, yang gerak banyak, volume banyak juga tapi bukan top volume lah. Maybe pada hari semalam 29 November hari Isnin, dia punya volume 21 juta. Tapi kalau nak tahu, walaupun 21 juta volume, maybe anda ingat top volume kan, dia bukannya 21 juta tu starting pada 9 pagi. Kalau anda tengok hourly chart dia, stok saya pakai 10 minute start lah. 10 minute chart senang nampak sikit. Okey. So awal pagi tu dia naik kejap. Okey. 900, volume dia dalam berapa juta dia? 2 juta, 3, dalam 5-6 juta je. Dia bukan dalam top volume besar. Okey. Dalam 6 juta macam tu je masa awal-awal lagi. Okey. Dia tak besar sangat. Kemudian dia sideways. Okey. Masa tu dia tak naik banyak lagi, tapi dia start jadi 20 million volume tu. Apabila pukul 3.40 dia start naik 1 juta, dan petang dia naik lagi. Okey. 4.20, 4.30 sini. Dan kebanyakan waktu petang-petang macam ni, dia tak masuk, walaupun volume dia 20 juta, dia tak masuk dalam top volume macam number 1 atau number 2. Dia maybe dekat ujung-ujung dah. Kan? Maybe top 30 ke top 20 ke kan. Itu pun dia daripada top macam kalau macam hari ni memang tak masuk lah, 30 juta minimum kan untuk top 30. Tapi kalau macam solution ni for example, walaupun dia 20 million share traded keseluruhan pada 29 November, tapi dia tak appear dalam top volume, at least tak masuk dalam top 10 atau top 20. Maybe dia top nombor 30 ke atau nombor 40 kan. Dan stok ni kenapa berlaku macam tu? Sebab dia punya volume tu aktif pada hujung
hujung session iaitu dari dekat pukul 5. Pukul 4.10 dia naik, 4.20, 4.30 dia naik. Siapa perasan lah kan, tapi dia tak masuk dalam typical top volume. So bila tak masuk dekat typical top volume, tak adalah secara jemaahnya semua retail trader yang so-called awak panggil apa, anda panggil ikan bilis ni masuk dalam masa 4.5 tu. So bila big player tu atau big investor yang interested with that stock, okay, dia beli dengan sangat banyak pada hujung pukul 4.30 dan ke atas tu, dan chances untuk retail untuk beli tu sangat limit dalam 15 minit je, okay. So secara teorinya kita boleh kata maybe retail tak cukup banyak masuk pada petang walaupun dia naik, ya. Sebab retail tak cukup banyak masuk lah, esok pagi tu dia naik lagi banyak. Sebab nak jual kat siapa? Sebab retail tak banyak lagi masuk. Okay? Bila dah esok pagi tu top volume, barulah kalau big trader tu nak jual, barulah dia ada chances nak jual waktu pagi tu lah, kan? 9.30 pagi tu. Okay? Sebab pada pagi tu dia dah masuk top volume, nampak ni 9 pagi dah 14 juta. Ada 14 juta memang 10 minit pertama dah masuk top volume lah. Ni top 5 ke top 3 semalam tadi. Okay? So kalau dah masuk top 3, top 5 ni memang retail dah masuk dan chances profit taking sangat strong tu, panggil strong selling pressure tu sangat tinggi lah, okay? Dan saya tak advise lah untuk you beli waktu ni. Lepas tu yang orang trader yang buy today sell tomorrow ni, secara teorinya make sense lah sebab dia jual pada 9.10 pagi tu. Dia masuk petang, pagi 9.10 naik ni dia terus jual. Kan? Kalau naik lah kan. So secara teorinya make sense, tapi tak ada cakap you apply 2 kali 10 jadi kan. Tapi secara teorinya adalah dia beli waktu tak ramai ikan bilis ada. Dan dia jual waktu ikan bilis ramai. Itu teori dia. Okay? Sama ada betul ke tak exactly, kita tak tahulah exact tu macam mana, kita tak boleh tengok. Tapi secara visibility of the volume pada petang dan pagi tu is very obvious to say that dia beli waktu tak ramai pelabur runcit masuk dan dia jual waktu ramai pelabur runcit dah masuk. Okey, itu saja. So maksudnya dekat sini like kalau you baru nak masuk esok dah kira ni lah, dah kira dah berada dalam top volume tu lah. Time tu lah retailer baru nak masuk. Kalau dia naik terus, betul. Kalau dia naik terus pagi-pagi. Mereka yang menggunakan konsep BTS ni normal diorang akan fokus pukul 4.30 kan. Time tu sebab diorang dah agak-agak dah pembentukan candlestick tu macam mana. Okay. So diorang akan ada last minute push lah. Okay, sangat menarik ya maklumat kita, okay, input yang kita dapat pada hari ini kan. Ramai tu orang baru tahu, oh nampak topik kita hari ni sangat basic. Kan, top volume third gainer. Orang macam fikir, lah kenapa nak cover top volume third gainer? Tapi maksud di sebalik tu yang kita nak kena faham. Dan terima kasih pada Encik Emri yang telah menerangkan, okay, betapa pentingnya maksud sebalik top volume tu. Alright, kita nak kena cari bukan sahaja top volume, tapi sebenarnya yang kita patut fokus adalah top value trader. Okay, so Encik Emri, saya rasa dah masa memang sangat mencuburi kita. Okay, dah pukul 10.30 dah. Okay, soalan pun saya rasa banyak juga yang kita cover tadi tu. Okay, I think kalau mereka ada persoalan ke apa, mereka boleh hubungi Encik MD melalui email, betul? Mereka. Dan anda sebenarnya bagi mereka yang baru masuk setengah jalan ke, okay, last minute ke, mana yang baru first time dengar, nak repeat lagi ni kan, anda boleh, jangan lupa untuk follow Facebook kita, alright? RHB Morning Kappa 88, okay, Elias 8, okay, mana tak jelas tu kan, RHB Morning tu pagi, Kappa CUPPA Elias 8, okay, follow dan anda boleh tonton video ni banyak kali, okay, sampai anda faham, right? This is how you boleh belajar repetition. Right, terima kasih Encik Emri untuk malam ni. Okay, saya Ila Nabila mengucapkan terima kasih kerana meluangkan masa anda untuk sama-sama belajar ilmu baru pada malam ini.
Alright, so tibalah masa untuk kita melabuhkan tirai. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Alright, selamat malam dan Assalamualaikum. Terima kasih Encik Emri.